Siapa itu jiran? Okey, siapa itu jiran? Okey, jiran ialah orang yang tinggal bersebelahan atau berhampiran dengan rumah kita. Jiran tu tidak kira tua atau muda, miskin atau kaya dan boleh terdiri daripada pelbagai kaum. Melayu, Cina, India, Kadazulusun, Iban dan lain-lain. Saya rasa semua orang ada jiran. Konsep yang kedua, semangat kejiranan dapat memupuk persefahaman sesama penduduk setempat dan menyatu padukan masyarakat. Okey, boleh, itu konsep kejiranan. Okey, saya rasa semua orang ada jiran dan awak tahulah apa itu jiran kan? Orang yang bersebelahan atau yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. Itu ialah jiran. Okey. Oh ya. Okey, buku teks 60. Okey, buku teks. Okey, tengok muka surat 60. Kita nak tengok manfaat hidup berjiran. Belah singkat. Okey, tolong off mic Siapa yang menyanyi pula dalam ni? Mitra Nat, awak nak cakap apa? Awak nak present Mitra Nat, Kang saya jemput awak tadi. Okey. Mesti saya tekan jadi tadi. Tak boleh. Okey, yang kedua. Naren, kau tunggu. Lepas ni kau present Okey, yang kedua. Dah. Cukup. Naras, Mitra Nat. Dah. Okey. Kita nak tengok manfaat hidup berjiran. Okey, manfaat atau kebaikan hidup berjiran. Antaranya ialah apa? Mudah mendapat bantuan. Contohnya kalau awak nak tinggal rumah, nak balik kampung, kan ada orang, ada jiran tolong tengok ke rumah awak. Yang kedua, kita dapat memupuk semangat perpaduan sebab saya percaya kita semua ni, jiran kita terdiri daripada pelbagai kaum. Okey. Yang ketiga, manfaat atau kebaikan hidup berjiran ialah dapat membantu mencegah gejala yang negatif. Contoh tempat awak ada kecurian ataupun ada dalam contoh dalam buku awak ada vandalisme. Okey, kita sama-sama boleh bantu membanteras. Okey, bila kita hidup berjiran. Okey, seterusnya ni senang je. Okey. Tin Hong Yi, ceroboh. Bila orang menceroboh, boleh rumah kita. Kan kita ada bantuan daripada jiran. Okey, itu manfaat hidup berjiran. Yang seterusnya, kita nak tengok sikap jiran yang positif dan negatif. Okey, jiran yang positif ni macam mana? Jiran yang positif ni bertoleransi, menghormati, membantu, bekerjasama dan berhemah tinggi. Maksudnya nilai-nilai yang positif, yang baik, itulah sikap jiran yang baik. Okey. Kalau yang negatif, jiran yang negatif ni, saya harap semua awak dalam ni ialah dapat bersikap positif. Okey. Menjadi jiran yang positif. Okey. Sikap jiran yang negatif, ni senang je. Okey. Tak apa, sekejap lagi sampai kat kebat sekejap lagi, kita sama-sama fikir, okey? Okey, sikap jiran negatif apa? Mementingkan diri sendiri, berburuk sangka, sombong, bongkak dan mengumpat serta memfitnah. Maksudnya, apa jiran awak buat semua tak kena. Jiran buat beli kereta baru, salah. Jiran anak jiran dapat 10A, salah. Semua salah. Okey, tak baik. Kita tak boleh berburuk sangka dengan jiran. Okey. Boleh. Kita santai-santai je. Boleh tak semua? Kita cakap seorang-seorang pun ada. Okey. Kita boleh mempercayai jiran daripada saudara kita. Kadang-kadang kita juga boleh membenarkan jiran masuk dalam rumah bila kita tiada
Tetapi tujuannya hanya menirap pokok. Kalau kita ada kucing ke, kita boleh bagi mereka jaga. Okay. Depan rumah saya ada jiran. Dia balik kampung, aunty ni mesti masuk rumah dia, bukakan lampu, tolong jirus pokok. Ada. Kadang-kadang kita nampak macam, boleh percaya ke kan jiran ni? Tapi kita kena cari jiran yang ni lah, yang boleh kita percaya kan. Tak semua kita boleh nak percaya jiran ni, betul ke tak? Kan, kita kena Betul, betul, betul. Cikgu, apa maksud bongkak? Bongkak ni macam meninggi diri. Okey, sombong. Jadi Syah sombong. Sorry cikgu, saya busy naik. Okey. Okay, itu tentang sikap jiran positif dan juga jiran negatif. Okey, seterusnya kita tengok cara untuk merapatkan hubungan sesama jiran. Yang pertama, menjemput jiran tanpa mengira kaum datang ke rumah semasa hari perayaan. Okey, saya rasa semua orang ada kan buat, ada jemput jiran bila awak raya. Okey. Yang kedua, untuk merapatkan hubungan sesama jiran, kita mesti bertegur sapa. Jangan sampai sebelah rumah pun awak tak kenal siapa. Okey. Yang ketiga, membantu jika menghadapi kesusahan. Bila jiran hadapi kesusahan, kita kena membantu. Sebab dari itulah kita dapat merapatkan hubungan bersama kita. Dan yang keempat, melibatkan diri dalam aktiviti persatuan perumahan. Contohnya, gotong royong yang diadakan di kawasan perumahan, awak kena handphone ada lah ni. Okey, awak kena ikuti. Sebab dari situlah kita boleh kenal kita punya jiran. Kita boleh tahu. Kita boleh kenal lebih mendalam lah. Okey. Lagi satu, untuk merapatkan hubungan sesama jiran, kita juga boleh buat apa? Menziarahi jiran yang sakit. Ada yang sakit, kita boleh pergi ziarah. Ziarah tu apa? Kita pergi mengunjungi jiran yang sakit. Sekarang musim masih belum lagi berakhir kan coronavirus kita, tapi tidak digalakkanlah pada masa sekarang. Okey. Cadangkan soalan untuk tajuk ni, cadangkan kegiatan yang dapat dijalankan di kawasan tempat kediaman untuk merapatkan hubungan sesama jiran selain dari kegiatan. Saya nak tahu. Boleh tak? Awak tahu tak? Cadangkan kegiatan yang dapat dijalankan di kawasan atau tempat kediaman untuk merapatkan hubungan sesama jiran selain gotong royong yang saya bagi tadi. Apa boleh bagi? Kegiatan apa lagi? Selain gotong royong. Suka nikah. Boleh diterima. Diorang suka nikah kan di kawasan perumahan kita. Kegiatan apa lagi? Rumah terbuka. Okey. Bagus, Tenhui. Rumah terbuka atau program apa-apa kan. Sempena perayaan kenduri. Kenduri, suka nikah, apa lagi? Saya punya, cikgu saya punya tak. Apa Naren suka ni? Apa jawapan awak kat atas? Dah, saya dah baca tadi. Oh, pengalaman saya, jiran saya orang mengandung. So, saya tu kerja kat Singapura. Bagus, bagus, bagus. Okey, kita kena saling membantu kan. Okey, saya tanya sekarang kegiatan. Apa lagi? Selain gotong royong, rumah terbuka, kenduri. Kegiatan di kawasan ada rondaan. Okey, rondaan boleh juga dilakukan. Okey, oleh rukun tetangga. Apa lagi? Macam orang cakap tadi, sukan nikah. Okey, betul. Okey. Okay, seterusnya kita pergi next slide. Okey, kesan jika tidak beradab dengan jiran. Yang pertama, kehidupan kita tidak akan senang. Sebab apa? Bila kita ada masalah, kita tak ada siapa yang boleh bantu
kita. Kan? Sakit okey orang-orang. Mak ayah tak ada, siapa nak bantu awak? Oh, yang tadi ni, menziarahi jiran tidak sihat. Betul. Hubungan akan renggang, hubungan akan regang. Betul Tuan Hoi, tiada bantuan. Pergi terpinggir dari masyarakat. Suka mendapat pertolongan ketika dalam kesusahan. Okey, boleh? Okey, kalau ikutkan, semua dengarkan ni. Okey, kalau ikutkan tingkatan 2, tajuk jiran. Tajuk mana? Kalau ikutkan tingkatan 2, kita perlu buat program pula. Apa lupa dah. Awak kena buat folio. Okay, sebelum ni saya akan buat folio. Markah 30% akan masuk dalam exam akhir tahun. Ini nanti saya bincang macam mana untuk awak. Kerja lapangan, folio berkaitan dengan jiran. Awak kena, adalah objektifnya, sudah ada beberapa soalan, kemudian awak kena bukti, awak kena tangkap gambar dengan jiran, masuk ke dalam folio, kemudian awak kena temu buah jiran tersebut. Folio sebelum ni. Ya, last exam ada ke? Last exam, itu saya tak pasti. Okay, saya tak pasti. Ini folio atau kerja lapangan ni saya cakap sebelum ni memang moral memang kena buat tajuk jiran. Okay. Nanti saya bagi tahu ada ke tak. Kakak saya pernah buat. Tengok ada. Senior awak dengan saya memang kena buat. Amboi, tapi sini senang, ini senang je. Kau ni Naresh. Saya nak bukti yang tu yang awak punya sini cakap susah. Bukti jiran awak, lepas tu peta semualah. Mak kawan tak nak mak ayah kawan tak nak. Tapi kalau ada jiran awak, saya terimalah. Lepas tu saya minta nombor telefon, nanti saya call. Saya tanya, betul ke Naresh ni ada pergi rumah, pergi buat berkaitan dengan folio, macam itulah. Okey, tak apa, nanti saya akan maklumkan. Okey, berkaitan dengan folio ni ada ke tak ada ke, nanti saya maklumkan kemudian. Okey, sekarang kalau dalam kelas kita boleh buat aktiviti kan. Ada kad situasi 1, kad situasi 2. Cuba awak tengok muka surat 64, 65, lakonan. Macam mana kita nak berlakon kat dalam ni? Kan? Cuba awak tengok muka surat 66, 67. Pemerhatian tentang hubungan kejiranan. Ini dia buat macam ni, tapi saya tukar format, saya buat folio. Muka surat 66, 67. Awak kena interview, adalah soalan nanti saya bagi contoh apa semua. Okay. Ni tak tahulah macam mana. Nantilah saya tanya. Okay, sekarang tengok buku kerja. Ni. Mic, guna mic. Boleh berlakon. Macam mana? Berlakon boleh? Oh, nak? Okay, sekejap. Kita tengok. Dia nak berlakon, Pi. Macam mana dia nak berlakon? Tak saya cari. Tak, masalahnya lakonan ni dia memerlukan beberapa orang untuk melakonkan gerak-geri dialog skrip lakonan bawa apa bahasa sini boleh on semua ke? Tak dengar suara semua? Kalau dia nak berlakon, saya masih belajar online ni tunggu korang. Saya dah pandai ni. Okay, si baru lagi ni. Ni first class saya, first class online. Nanti akan di-upload di YouTube. Boleh like, boleh like ya. Ada cikgu pun malu-malu
Tak biasa. Tengok mana yang sesuai. Cuba buat tengok buku teks. Boleh. Kena one by one. Aduh. Boleh. Kena one by one. Tak apalah. Guna suara intonasi. Korang ni muka pun tak nampak. Bangun tidur Ha? Pin apa? Pin muka dia tu. Tekan pin. Lepas tu? Oh, okey okey. Saya masih belajar dengan Cikgu Hafizah ya. Sabar semua. Okey, kita tengok. Okey. Muka surat 64. Bolehlah. Kita cuba. Dengan teknologi yang ada sekarang. Share screen dulu. Apa Teh? Macam mana Stop sharing. Tekan stop sharing ni. Korang diam tau. Saya ni masih belajar ni. Mana? Okay. Stop sharing. Lepas tu? Okay. Okay. Siapa yang suka buka mic ni Alamak, lupa nama. Aku lupa nama siapa. Okay. Saya nak panggil. Naren kau lah. Cuba. Muka surat 64. Kita cuba. Boleh tak? Kan? Alamak, lupa nama. Okay, Naresh. Saya tunggu awak sebab awak nak berlakon kan? Tapi dia nampak kita yang ni ke yang sana? Kalau laptop tu off, nampak kat handphone. Nampak kat handphone. Oh, ni dia orang nampak kita yang tu ke yang ni? Ni lain, view lain tu, view lain. View dua-dua. On ke laptop tu? Off lain. Ni laptop AP. Okay, dah off dah. Okay. Siapa left? Tak apalah cikgu. Kalau nak buka video, tak nak pula. Okay. Tengok buku awak ni. Okay, buka muka surat. Buka muka surat. Terus kita buat latihan. 3:40. Okay, ya buku aktiviti. Muka surat 40. Kenapa awak ni janganlah gaduh-gaduh. Dah lah moral. Naresh. Risha mana Risha? Sila masuk balik. Okay. Okay, tengok muka surat 40. Okay, semua. Okay. Tunjuk kat mana? Ni. Kita bincang jawapan. Okay, jiran ialah. Dah, Mitranet. Dah. Sudah kan. Tak sempat habis ni. Okay, betul. Orang yang tinggal. Betul-betul. Tin, Noi, Denisha, Kevin. Orang yang tinggal berhampiran. Tin, betul. Dengan rumah kita. B. Semangat kejiranan dapat. Siapa boleh jawab? Menyatu padukan. Tin Hoi, betul. Okay. Semangat kejiranan dapat menyatu padukan masyarakat yang berbidang kaum. C. Hubungan yang positif. Bukan baik. Positif. Okay. Hubungan yang positif dapat membentuk sifat seperti saling bekerjasama. Okay. Terus tulis Kan saya suruh takat gambar nanti hantar pada saya di Google Classroom nanti. Okey, D. Jiran yang baik sentiasa memberikan pertolongan. Okey, Siurunghu, Tin Hoi, betul. Kepada jiran yang lain. Kita mesti
bertoleransi dengan jiran dan saling menghormati untuk menjaga perasaan mereka. Okey, 2, 4, 6. 6 manfaat hidup berjiran tadi saya ada sebut. Okey, muka surat 41. Siapa boleh bagi yang pertama? Manfaat hidup berjiran. Kejap cikgu, tengah tulis. Oh, okey. Baiklah Mikranat. Saya tunggu. Tak masuk ni. Okey, manfaat hidup berjiran. Yang pertama, boleh? Menjamin keselamatan tempat tinggal kita. Tak apa Naresh, biarkan dia. Dia ada hal, tak apa. Okay, mudah mendapat bantuan, betul, memupuk sebab perpaduan. Okey. Bersatu ke arah kemajuan. Bersatu ke arah kemajuan. Okey, yang pertama, awak boleh tulis terus mudah mendapat bantuan, betul, apabila menghadapi masalah. Boleh salin ni Kevin. Kevin, orang pun, okey. Mudah mendapat bantuan bila menghadapi satu masalah. Okey, manfaat hidup berjiran. Dapat memupuk semangat perpaduan. Okey, 3. Membantu 4, okey. 5. Dapat tak 6? Dan sekali membolehkan gejala negatif di tempat tinggal dapat dicegah. Tidak terbiar dan sering dihargai. Tidak terbiarkan. Benda ni Naresh. Membantu mencairkan majlis keramaian, betul. Kerja yang berat menjadi ringan. Betul. Tidak terbiarkan dan sering dihargai. Saya rasa dah cukup kan 6. Okey. Belum. Ya, saya cakap ni 6 jawapan yang ada ni yang kawan-kawan awak bagi. Awak boleh salin terus lah dalam buku, saya tunggu. Dah cakap sudah Kita nak ke muka surat seterusnya. Okay. Dah siap? Dan ke dah ke Okay, look how you dah. Alright. Dah, Bonjung Chong. Okay, Tan Chong Gun dah. Okay, semua dah kan? Okay, terusnya muka surat 42. Okay, tengok muka surat 42. Okay, tandakan betul untuk sikap jiran positif dan tandakan pangkah untuk sikap jiran yang negatif. A. Membantu jiran semasa jiran susah. Apa Yoram? Satu jawapan je. Bantu jiran semasa jiran susah? Okay. So, Betul. cakap lah senang cepat sikit kan?
Membuang, Ya, ya. membuang sampah di tepi rumah jiran. Salah. Siapa cakap ni? Mitra Anat Kau Ah, okey. Melepaskan anjing sehingga menggigit jiran. tak. Ya Salah. lawak. Okay, menzalimi jiran yang sedang sakit. Betul. Okey, betul. Mengumpat jiran tentang sikap suka Salah. mabuk. Salah Tak. cikgu. Ramai je korang ni. Berkumpul, Nares. berkumpul ke apa? Santai. Oh. Okey, menghantar makanan ke rumah jiran. Betul. Betul. Pandai. Tidak menghadiri rumah terbuka di rumah jiran. Salah. Wah. Salah. Okey. Betul. Menumpangkan jiran ke pasar. Betul. Membuka radio dengan Salah. suara hingga mengganggu Salah jiran. cikgu. Salah. Salah. Membantu jiran Betul. pergi kereta yang rosak. Betul. 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 Mencuri barang dari rumah petisi. Salah. Salah cikgu. Salah. Tidak menyertai aktiviti gotong royong yang dianjurkan. Salah. Salah. Okey. Korang ni duduk dekat-dekat ke jauh-jauh Jauh-jauh. Jauh balik. Awak buka. Tidur KL. Apa Nares nak present ke? Boleh cakap tunggu. Tapi bagi saya masa je. Cikgu, bab 4 dengan bab 5 saya belum buat lagi, cikgu. Tambah 5. Cikgu tak ada lagi. Ni kelas mana ni? Buat ni? Adil. Oh, kelas saya ni. Itulah saya ikut kelas saya ni. Kelas saya Cikgu. memang Nak cakap. Kelas saya, akhlak dengan Azam. Dia banyak ketinggalan. Jadi cikgu kan asyik bertukar. Yang cikgu India baru tu, dia masuk kelas kita, Ahlak Azam tu. Cikgu Kawita. Kumputer. Lepas tu Kumputer. lepas tu dia masuk ambil bab 3. Lepas tu dia bagi aktiviti cara hormati kaum dan adat dan resam kaum. Okay, kita buat apa tiga? Dia suruh buat macam poster macam tu ke, dia tulis. Bukan, dia suruh tulis lepas tu present kat depan. Buat tiga Saya dah present dah. Tu je. Lepas tu kita banyak tak ada kelas. Lepas tu exam sampai terus off semua. Banyak tak ada kelas. Ya, saya faham. Pravin, buka mic. Dah. Macam mana cikgu tersambung semua kelas je? Betul? Sambung je dengan terus dia buat latihan untuk bab 3 bab 4. Dah tutup mic. Saya cakap je seorang. Okey. Okay. Sambung yang kelas yang bukan dengan saya sebab awak saya bab 6 saya sambung terus bab 6. Saya tak ajar bab 3 bab 4. Okay. Mana yang nak buat ni? Dia orang ni cikgu kan bertukar. Lepas tu dia baru ajar bab 3. Bab 3 bab 4. Kita orang dah bab 6. Apa tu bab 4, 5 tak ada lagi kelas kita, tak belajar apa-apa pun. Alamak. Tak apa. Nanti saya bagi tugas kat awak. Ngajar kawan awak. Boleh Naresh? Boleh je. Saya memang sambung bab 6. Okay? Okay. Saya tak dengar lah apa-apa sebelum ni. Okay. Kita sambung muka surat 43. Amalan kejiranan. Berdasarkan gambar di bawah, cadangkan cara untuk merapatkan hubungan jiran dan kaitkan dengan keharmonian setempat. Okay. Amalan kejiranan. Apa jawapan awak yang awak boleh bagi? Boleh bagi pendapat awak. Shh. Mitra Anat. Okay, saya tanya soalan. Saya pula. Muka surat 43. Apa jawapan? Bersalam, saling menzarahi. Okey. Salin menghantar makanan kepada jiran atau
Menziarahi jiran. Tak apa, ini salin. Okay. Ini salin yang saya bagi. Okay. A. Menghantar makanan kepada jiran. Atau menziarahi jiran tetangga. Dapat merapatkan hubungan antara jiran dan menjamin keharmonian setempat. Okey, saya ulang lagi sekali. Menghantar makanan kepada jiran atau menziarahi jiran tetangga dapat merapatkan hubungan antara jiran dan menjamin keharmonian setempat. Okey, dapat? Yang pertama. Yang kedua, bertegur sapa dengan jiran. Okey, salin. Bertegur sapa dengan jiran atau memberi salam. Atau memberi salam dan berkenalan dengan jiran. Okey. Okey, saya ulang. Bertegur sapa dengan jiran atau memberi salam dan berkenalan dengan jiran. Ini amalan kejiranan Okey. Dash dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Okey, dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Okey, apa lagi amalan kejiranan? C. Ini exam jawab macam jawapan awak lah. Rumah terbuka, titik. Bersalam, titik. Awak tolong buat ayat. Awak kena buat ayat. Amalan ini tahu tak? Band 4, PTP 4. Okey, ketiga dia kena kaitkan dengan harmoni, keharmonian. Okey, apa yang boleh nampak harmoni. Okey, C. Membantu jiran yang ingin berpindah. Ini amalan kejiranan, tengok gambar tu kan. Membantu jiran yang ingin berpindah atau mengangkat barang masuk ke dalam rumah. Tolong tu biar ikhlas. Tolong tu angkat barang sampai ke dalam rumah. Ini angkat letak bawah lori je. Tinggal. Tak boleh. Okay. Yang terakhir, apa dia tu? Gambar. Jawab tengok gambar. Ini jawab tak tengok gambar. Tu yang markah awak tu. Kurang. Melawat jiran yang sedang sakit di hospital. Okey, yang terakhir. Melawat jiran yang sedang sakit di hospital. Okay, dash menunjukkan keprihatinan terhadap jiran. Okay, yang terakhir, melawat jiran yang sedang sakit di hospital. Dash menunjukkan keprihatinan terhadap jiran. Okey. Okay, relax je, moral kan. Okay, muka surat 44. 44 dah. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 44. Okey, soalan ni saya pernah keluarkan dalam exam pada tahun-tahun yang sebelumnya. Apakah perasaan anda apabila mempunyai jiran seperti gambar di atas? Tengok tu, gambar dia. Saling bertegur sapa, gembira. Okey, betul? Jawapan dia, tips nak jawab moral, dia tanya perasaan. Awak janganlah pergi nak buat ayat pula. Dia tanya perasaan anda. Gembira ke? Sedih ke? Apa lagi? Perasaan awak. Tengok Naresh. Jawab macam ni boleh kurang markah ni. Dah mantap kalau dah ada kawan. Ya, Tan Cawan. Happy. Jawapan dia gembira. Okey, jawapan dia gembira. Tu je, gembira. Perasaan apa? Gembira. Saya cakap ni sebab dalam exam awak merapu. Tanya perasaan, awak jawab macam-macam.
Okay, jawapan dia gembira. Itu sahaja. Dapatlah 2 markah ke 1 markah ke. Okey, apakah perasaan anda jika jiran anda sombong dan tidak menyapa dengan anda? Ada jiran tapi dia senyap je. Kalau tingkap nak buat apa? Apa jawapan awak? Sedih. Okey, sedih. Awak kena, okey betul, sedih. Tapi kalau soalan ni exam 4 markah, awak hanya dapat 2 markah saja. Kalau 2 markah, awak dapat 1 markah saja. Sebab kat belakang dia tanya mengapa. Awak tak jawab. Okey. Okey, sedih, kecewa atau apa? Tidak gembira kerana. Okey, tulis sekarang. Tidak gembira, sedih, kecewa. Dia tanya mengapa? Mengapa? Awak nak jawab apa? Kerana jiran sombong. Kan? Jiran awak sombong. Awak sedih, awak kecewa. Jawapan dia satu je. Awak pilihlah sedih ke, kecewa ke, atau tidak gembira ke. Pilih. Okay. Kerana, salib. Tidak boleh meminta pertolongan semasa kecemasan. Okay. Tidak gembira kerana tidak boleh, tidak gembira atau kecewa atau sedih kerana kita tidak boleh meminta pertolongan semasa kecemasan. Yelah, sebab dia sombong kan. Awak ada jiran sombong dan tidak menyapa. Okey, yang C pun hebat ni. Rakan anda yang beragama Hindu menjemput anda untuk menyambut rumah terbuka. Nyatakan tindakan anda. Saya nak tanya, awak kalau rakan anda India jemput, okay, yang India mungkinlah pergi, tapi yang Chinese ataupun Melayu, saya dah seorang Melayu. Okay, daripada Chinese, apa boleh pendapat kat sini? Apa pendapat awak? Dia jemput awak nak pergi ke tak? Menghadiri rumah tersebut, Lim Wei Sin. Okay, Lim Wei Sin cakap, okay, menghadiri, turut menghadiri. Lagi? Ada siapa lagi boleh bagi? Ada siapa lagi boleh bagi? Tin Hong Yi. Orang yang sama je, saya rasa ada 71 orang. Denisha, Mahir, okey. Lagi-lagi yang lain. Saya rasa awak tidur ni. Sambil baring tengok saya mengajar. Tidur. Betul? Tidur. Pravi, Tan Chang Wen menerima juta daripada sopan. Pandai Tan Chang Wen. Rumah terbuka. Amboi, COVID-19 tak boleh keluar. Ini soalan ni andaikan, tak ada COVID-19. Okey, Naresh. Okey. Jawapan dia, ya, menerima apa? Menerima jemputan dan menghadiri dengan pakaian yang sopan. Okey? Kita kena hadir sebab apa? Untuk menghormati jiran kita yang berlainan agama. Okey? Kita kena pergi. Selalu sebelum COVID-19 lah, tapi tidak membawa makanan lembu. Okey. Memang kita dah hadir ke rumah terbuka tersebut. Okey, Emily. Okey. Itu jawapannya. Menerima jemputan dan menghadiri dengan pakaian sopan dan sesuai. Okey. D. Dua tindakan yang boleh diambil terhadap jiran anda yang suka membuka radio dengan bunyi yang kuat sehingga mengganggu anda sekeluarga untuk tidur pada waktu lewat malam. Awak nak buat apa? Ini pun saya pernah keluarkan dalam exam. Soalan ni. Nampak senang tapi jawapan awak kadang bukan-bukan. Apa jawapan? Dua tindakan yang boleh diambil terhadap jiran anda yang suka membuka radio dengan kuat, mengganggu anda sekeluarga. Apa jawapan awak?
11.30. Lepas tu sambung. Sejarah. Kelas form 1 tak lagi. Sejarah. Sambung terus Ada kelas. Meminta mereka mengurangkan bunyi radio. Betul. Tapi ayat awak Mira tak ayat awak tu Mitranet. Menasihati jiran, okey? Menegurnya. Okay, tak boleh up sound. Tengok jawapan awak Naresh. Betul, tapi cara awak menjawab. Okey. Menasihati jiran, okey, supaya mereka ataupun senang je menasihati jiran, memberi nasihat kepada jiran tersebut, itu saja. Janet, awak ingat lebih-lebih. Cikgu nak idea ataupun ayat. Kalau boleh ayat yang menjawab soalan. Okay. Bukannya suruh jiran diam. Macam tu. Ada jawapan dalam exam. Saya suruh jiran diam. Ada. Kalau ikutkan, awak kena ikut dengan jawapan tulis betul-betul lah. Menasihati jiran. Okay. Memberitahu jiran. Menegurnya dengan baik. Supaya tidak membuka radio dengan kuat. Okey, yang kedua, melaporkan kes ini kepada polis kerana mengganggu ketentraman awam. Memberitahu pengurusi taman perumahan. Okey, boleh diterima. Ia menasihati jiran untuk menghentikan. Kita harus tunggu jiran masuk radio. Okey, yang tu tadi, first. Okey, berkaitan dengan menasihati, memberitahu. Yang kedua, apa lagi tindakan yang awak boleh lakukan ialah melaporkan kes ini kepada pihak polis ataupun ada yang memberi idea melaporkan kepada PJK perumahan kan, kita ada beritahu. Okey, dia yang boleh pergi nasihati. Yang ketiga, tak boleh sangat melaporkan kes ini kepada pihak polis. Sebab apa? Dia mengganggu ketenteraman awam. Okey. Okey, sekejap je Lagi beberapa minit je kelas. Okey, ini pun saya pernah keluarkan dalam exam. Muka surat 45. Okey, skim rukun tetangga Jabatan Perpaduan Negara menggariskan beberapa unsur kejiranan seperti berkenal-kenalan, kerap bertemu dan tolong-menolong, rasa bertanggungjawab terhadap keharmonian dan keamanan kawasan sejiran, bangga dan sayang dengan kawasan kediaman, serta mempunyai semangat patriotik merangkumi muhibah, kesefahaman, toleransi, harmoni dan menghormati undang-undang. Sejauh mana konsep kejiranan yang diamalkan oleh masyarakat kita pada hari ini? Okey, saya nak pendapat daripada awak. Tajuk jiran. Senang ada jiran. Saya nak tahu sejauh mana konsep kejiranan ni yang diamalkan oleh masyarakat kita pada hari ini. Ini boleh pendapat awak. Awak rasa jiran konsep kejiranan ni semakin mudah ke? Baik ke? Saya tak boleh tentukan sebab kadang-kadang awak hidup dalam jiran yang baik. Faham tak maksud saya? Ada yang hidup dalam keadaan jiran yang baik, yang saling bantu-membantu. Jadi bagi awak jiran awak tu, maksudnya konsep kejiranan awak tu baguslah, baik. Tapi ada yang hidup dengan keadaan jiran yang tak baik, tak suka tolong-menolong, tak suka bantu-bantu. Ada masalah awak je, kereta tak boleh start, kau sendiri dah fikir. Telefon Grab datang ambil kan. Okay. Ini pendapat awak, tak apa. Dia tak ada salah atau betul Sejauh mana konsep ni yang diamalkan oleh masyarakat kita pada hari ini, ni saya ajar jawab soalan. Ni dia tak ada tentukan ini baik ke, ini bagi awak baik, ini tak baik, salah tak ada. Okey, saya nak tengok. Okey, nanti saya tunggu siapa lagi tolong 4 orang. 20 orang. Nama yang sama naik dekat saya ni. Yong Silin, mana? Tutup mulut. Kenapa? Pendapat awak mana? Tamil.
Look, how are you? Mana? Macam mana nak turun ni? Bun Jun Chang, Bu Kai Cheng, Chan Ji Wei, mana Chang Jing Yi, Zoyan, Chia Yi Zeng, Chloe, Chloe Chloe, apa? Chu Hong Rui, Chu Hong Rui, Chu Chong Zhou, Davia, Denisha, Dewa Priya. Amboi saya, awak ni sebut nama ke? Elden, where are you Elden? Buka tidur Emily, Emma, jawab juga. Grace, Janice, mana? Judah, Judah lupa. Judah, Kevin, Cassandra. Gimana habis ni? Buka betul. Tinggal lah laptop awak semua. Handphone, Ku Erjing, Kong Ija, Long Yurui. Ramai macam ni. Lim Yutong, Cian Rong, mana awak? Baru hai. Lepas tu hilang. Saya tanya, Lutran mana Lutran? Mana? Oi, saya tanya soalan. Hai Cassandra. Saya tanya soalan, boleh jawab? Tajuk jiran, pendapat anda tentang konsep kejiranan yang diamalkan oleh masyarakat kita pada hari ini. Okey Denisha, good. Okey, awak boleh salin jawapan Denisha. Tak apa. Awak salin dulu. Kejiranan semakin pudar. Ini pun bagi saya, pendapat saya dengan Indonesia ni sama. Kejiranan semakin pudar dan tidak diberikan perhatian kerana masyarakat sibuk bekerja sepanjang hari. Pergi kerja pagi, balik kerja malam, jiran pun tak sempat nak jumpa kan. Okey, dah. Nombor 2. Amalan kejiranan yang baik pastinya akan menjadikan masyarakat bersatu dan hidup harmoni. Setujukah dengan bacaan di atas? Cepat, masa dah nak habis ni. Saya nak kena masuk sejarah tingkatan 1 sekejap lagi. Ya, setuju. Sebab semangat kejiranan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Okey. Nyatakan slogan yang berkaitan dengan konsep kejiranan. Tulis. Jiran sepakat membawa berkat. Okey. Habis kita tajuk jiran pada hari ini dan awak pun semua dah siap buat latihan. Kerja awak dah siap ni. 2 amal, 2 amanah. Awak boleh snap gambar hantar pada saya Telegram. Okey, hantar pada saya dalam Telegram. Sekejap saya, ini saya punya Telegram hantar kat sini. Kelas lain saya hantar pada cikgu awak Hari ni mengajar semua tapi kelas lain amanah je hantar pada saya. Arif, Adil, amanah. Apa ni? Arif, Adil, Akhlak, Azam. Awak hantar pada cikgu awak. Okey? Yang menanda ni cikgu awak. Arif Amal hantar pada saya. Arif Amal. Amanah Amal hantar pada saya. Okey. Boleh 2 amanah, 2 amal hantar pada saya Cikgu komuter saya ada? Tak ada. Nanti saya tanya, siapa? Bukan Cikgu Sugita ke? Cikgu Sugita ajar awak. Cikgu yang ajar awak, jadual awak nama apa? Cikgu komuter ganti Cikgu Sugita kan? Saya rasa Cikgu Sugita. Ya, Cikgu Sugita dah naik dah ada. Dah ada kat sekolah. Nanti saya inform dia. Okay. Siu Rui Hong baru muncul. Gimana tadi? Okay.
Ada lagi 5 minit apa yang awak nak tanya? Sebab saya nak kena online Selatan satu sejarah sekejap lagi. Terus 12.30 1.30. Cikgu Sugita. Okay. Di sini bagi sekejap lagi saya maklumkan dia. Ataupun Cassandra. You tanya mesej Cikgu Sugita, dia nak awak hantar macam mana? Okay, sebab kerja awak cikgu-cikgu kena tanda. Kena check. Jadi kelas saya dua amal hantar telegram. Okay. Yang lain nanti okay. Biasanya nanti awak maklumkan dalam kelas, wakil kelas lah. Arif awak tengoklah ada siapa. Nanti beritahu. Okay. Saya nak tambah kerja ni. Awak kan bersenang-senang di rumah. Kan awak bersenang-senang di rumah, awak tak ada kerja kan? Kan azam banyak yang tak masuk. Tak apalah, nanti beritahu dia orang. Cikgu-cikgu dah sedaya upaya buat kelas. Harapnya awak masuk. Kalau tak masuk ada kekanan tak apa. Ada masalah cikgu-cikgu tak payah cakap apa. Tak apa. Yang penting saya pergi kerja sekolah kat awak. Awak kan tak ada kerja. Di sekolah kan tak ada. Kan tak ada kerja sekolah kan. Cikgu-cikgu cuma ajar tak ada kan. Kan. Macam mana suruh awak buat? Okay, muka surat 72. Cikgu baik sangat bagi kerja. Oh, memang saya memang baik. Okay. Tolong kelas saya lah. Tapi saya mewakili semua. Kalau kata ada 3 cikgu ke, saya mewakili cikgu moral form 2. Okay. Sebagai jiran, mereka cara anda bekerjasama untuk membantu keluarga Laila. Muka surat 72. B. Okay, tolong buat sebab saya nak kena tengok awak punya TP. Nak bagi TP dekat awak. Okay, tolong buat muka surat 72 soalan B. Soalan B. Muka surat 72. Saya dot share cikgu. Ya, kejap. Okay, buku teks. Ini Cikgu Farid. Teks, okay. Muka surat 72 soalan B. Buku teks 66. Tak perlu. Tak perlu. Yang saya kata folio ke apa tu tak perlu. Untuk bab yang hari ni yang saya ajar tentang jiran. Saya harap awak boleh tentang jiran ni. Okay, awak tahu jiran positif tu apa, jiran negatif tu apa, manfaat hidup berjiran tu apa. Okay. Yang kerja sekolah awak, yang tu je ni, muka surat 72, soalan B. Telegram awak boleh type terus hantar pada saya ataupun awak tulis atas kertas, awak send dekat saya. Okay, lepas ni awak kena lapor. Itu saja kerja sekolah awak untuk moral. Ada lagi 2 minit. Cikgu, folio macam mana? Rajanya. Folio belum. Nanti saya tanya dengan cikgu ketua panitia moral. Nanti saya tanya macam mana. Okay. Sebab sekarang kan masih COVID-19. Kes kita tak habis lagi kan. Macam mana saya nak suruh awak ke rumah jiran, interview apa semua. Kena, tak boleh rasa, tak boleh. Okay. Buat kerja sekolah dulu. Surat 72 B, saya nak tengok awak punya. Nombor siapa? Saya dan kau. Saya ni ada sejarah ni, 12.5. Ini nombor saya. Ini ada ni, main lah. Yang silin je amboi.
Saya nampak muka dia dengan semangatnya. Saya tak tahu nak katakan apa lah ni. Mungkin dia banyak nak apa. Okay, kelas saya dah habis. Okay, dah habis. Ada seminit lagi. Sebelum saya keluar ni, ada nak tanya. Tak ada orang ni. Majoriti nak apa? Naresh, tak faham. Sebab dia kata tu awak sekejap lagi ada kelas kan? Kelas apa lepas ni? Sains. Ada kelas apa lepas ni awak? Sains. Ada. Lepas ni Tamil lah. Oh, bahasa Tamil. Oh, Cikgu Ya. Syarah lah. Cikgu Syarah ke? Ya. Rajin sangat duk dia cakap sains. Sains. Tamil, Tamil. Tamil Oh, dengan Tamil. PAI. Oh, okay. Okay. Jumpa lagi hari apa dulu kita? Hari Selasa kan? Ahad Selasa. Okay, bye. Saya dah nak keluar ni sebab saya perlu masuk link tingkatan 1 untuk sejarah. Okay, bye. Terima kasih kerana setia. Jumpa minggu depan. Bye. Ambon.